Alhamdulillah, panjatkan syukur pada Allah Ta'ala. Muqaddimah pada hari ini kita memulakan kitab ini, kitab yang disusun oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, merupakan kitab panduan ya untuk kita. Hidayatus Salikin adalah satu kitab ilmu tasawuf, iaitu amalan-amalan bagaimana untuk kita mentakarubkan diri, dekatkan diri pada Allah pencipta kita. Ya. Selain pada kitab yang kita pelajari, kitab akidah tauhid, ya, dan kitab fikih, kitab ilmu fiqh, cara pelaksanaan dalam kita melakukan ibadah, dan akhirnya dinama Kitabul Ihsan, iaitu kitab tasawuf. Pernah baginda Rasulullah SAW diceritakan dalam kitab Imam An-Nawawi, iaitu hadis matan arba'in. Juga dijadikan dalam kitab, iaitu susunan Ustaz Said Ibrahim, iaitu susunan kitab rujukan, iaitu kitab dinamakan kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab yang lain juga banyak yang menceritakan bahawa baginda telah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, ketika baginda iktikaf di dalam Masjid Nabawi, datanglah malaikat Jibril merupakan dirinya sebagai manusia yang begitu tampan. Rambutnya ikal mayang, ya, ikal mayang tu cantiklah rambutnya. Ya, kemudian handsome. Malaikat ni berupa handsome, berpakaian putih, berserban dan wangi baunya. Ya. Lalu duduk mendekati baginda Rasulullah SAW. Ketika itu baginda duduk iktikaf di dalam masjid. Iktikaf Rasulullah tak semacam kita iktikaf. Iktikaf kita duduk bersila. Iktikaf Rasulullah duduk iftiras macam tuan atau pengurusi. Dia duduk iftiras. Kita dia duduk iftiras lama, ngelihat kaki. Nampak ya? Tapi Rasulullah gitulah iktikaf dia dengan duduk iftiras. Maka datanglah malaikat Jibril AS. Baginda dengan malaikat Jibril memang tsunami dah, biasa dah. Sinoni dah. Dah biasa jumpa. Guru dia, mula-mula dia mendapat apa? Wahyi di Jabal Nur. Ya, sekarang orang panggil Jabal Nur, dulu panggil Gua Hira. Ya, yang datang baginda kepada baginda ialah malaikat Jibril alaihissalam. Kalau orang dulu panggil bukan Jibril, Jibrail, betul tak? Orang lama dipanggil Jibrail. Jibril dia tahu. Malaikat Jibril. Dan begitulah. Apa soalan kepada baginda Rasulullah SAW? 3 soalan. Pertama, ma makna iman. Makna iman. Apa dia makna iman? Tu. Tanya, apa ni iman? Maka Rasulullah mengatakan, itu yang dicatat oleh ulama, iman itu ada 6 perkara. Ma makna iman. Iman itu ada 6 perkara. Apa dia? Kita tahulah. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, ya. Percaya kepada Rasul. Ya, percaya kepada untung baik dan untung jahat, dan percaya kepada hari, ya, hari akhirat nanti. Itu rukun iman. Lepas tu tanya yang kedua, ma ma'nal Islam. Makna Islam itu ulama menuliskan ada 5 perkara. Apa dia? Pertama, percaya dengan kalimah syahadah, la ilaha illallah, pengakuan. Tadi percaya pada Allah, tapi Islam asy-syahadah, melafazkan syahadah. Sebab itu orang yang bila syahadah, dia akan jadi orang Islam. Orang Cina, orang India, orang apa saja, asal dia kafir, ya, apabila dia mengaku dengan kalimah syahadah, maka sampitlah baginya adalah jadi orang yang beragama Islam. Baik, itu syahadah, pengakuan. Kita juga yang beriman ini, yang Islam ini,
maka at-tahdidu syahadah. Kena selalu kita ucap syahadah ni, kena selalu diulang-ulang. Tak, kadang-kadang kita jadi syirik pun banyak kita lakukan, perkara-perkara syirik tanpa sedar. Ni. Sebab itu kita kena buat syahadah selalu, buat syahadah. Ya. Dalam kita sembahyang berapa kali kita syahadah? 9 kali ya, semalam bantu ya. Untuk jangan campur cuma sunat lagi, sunat tu banyak lagi syahadah. Itu untuk taksiru syahadah. Membanyakkan, memaniskan dalam syahadah ya. Al-kasiru syahadah. Baik. Yang ketiga dikatakan sembahyang. Tu Islam tu yang pertama pengakuan dan kalimah syahadah tu lapasnya dan sembahyang. Jadi orang yang tak sembahyang dia tak terimalah hakikat Islam sebenar. Ya, coba ada. Aku Islam sembahyang tidak. Kan rukun Islam tu ada 5. Dia kata aku orang Islam. Tak. Sembahyang? Tak. Ni ramai hari ni. Sebab itu Allah kata dalam surah Al-Imran, dalam ayat 110 surah Al-Imran. Apa? Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Allah telah jadikan manusia ini adalah kejadian yang paling baik. Kejadian yang paling baik. Tak macam kucing, tak macam kambing, tak macam. Tak sama. Allah kata tu dalam firman-Nya surah Al-Imran ayat 110. Ya. Apa tugasan manusia? Ada 3. Kita ada tugas tau. Bukan ustaz aja. Semua ada tugas. Apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kebajikan. Ni. Pujuklah kawan-kawan mai dah ke surah Ubudiyah. Ada ni, ada kelas tasawuf. Habaq. Orang Kedah tak habaq lah. Atau orang Jawa kata abang ni. Tak. Madah bagi tahu. Jadi kita kena bagi tahu, ajak kawan-kawan kita supaya ramai. Itu takmuruna bil ma'ruf, mengajak. Wa tanhauna 'anil munkar. Ada kita, kawan-kawan kita pelaku munkar, kadang kita tegur. Itu tugas kita, bukan tugas pendakwah. Tugas kita. Sebab ayat tu umum kan? Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Sebaik-baik kejadian adalah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menegah kemungkaran. Kalau ada kemungkaran, tegak. Wa tu'minuna billah. Ya, beriman pada Allah semua. Tak ada kecuali. Beriman pada Allah ni semua. Ya. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum. Kalau dia kalangan ahli kitab, sekarang ahli kitab mana ada dah, tak ada dah. Ya. Kita wajib percaya 4 kitab apa dia? Zabur, Taurat, Injil. Wajib percaya. Tapi pernah tengok Zabur? Tak pernah. Taurat? Tak pernah. Ya. Yang kita tengok Al-Quran. Isi dalam Taurat, Zabur, Injil sudah dimasukkan oleh Allah dalam Al-Quran melalui wahyi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tak adalah, tak pakai lagi. Kitab yang 3 ni, Zabur, Taurat, Injil, dah diangkat oleh Allah. Ya, dah diangkat. Tak boleh guna pakai lagi. Tak boleh guna pakai lagi. Dan disimpan di mana? Di Darul Izzah, tempat mulia, disimpan. Yang ada Al-Quran. Yang ada di reka-reka tu Bible apa tu, bohong aja. Ya, itulah kita kena faham. Kita jangan percaya benda-benda yang ni. Yang sekarang mereka-reka banyak ya. Baik. Jadi percaya. Iaitu yang keduanya sembahyang. Kita kena laksana sembahyang. Minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Ramai orang mengaku iman. Aku beriman pada Allah. Sembahyang tidak. Tak percaya tuan-tuan, pergilah sebelum maghrib ni, pergi raut, lepas maghrib ni raut kat kedai-kedai. Banyak orang yang tua-tua duduk melangut tak sembahyang.
Tak? Tak percaya pergi. Tak? Bagi maghrib pergi ni Taman Datuk Seno ni. Makan nasi sedap-sedap, dia tak ingat Allah. Dia itu siapa? Allah jadikan untuk Allah. Bukan jadikan untuk kita nikmat dunia, tak. Allah bagi nikmat. Aduh. Sebab itu minhumul mu'minun wa aksarumul fasikun. Ramai orang mengaku beriman tapi dia fasik. Mana fasik? Tak sembahyang, tak puasa. Allah, kita khawatirlah jadi gitu ya. Fasik ni. Jadi itulah. Yang kelimanya, keempatnya puasa bulan Ramadan. Ketiga ya, puasa bulan Ramadan. Keempat, mengeluarkan zakat. Yang kita zakat fitrah aja. Zakat apa? Simpanan. Ada. Kalau simpan banyak dalam bank. Sekarang 14,000 ke atas kena bayar zakat. PPZ. Senang aja jumpa PPZ. Berapa zakat saya? Saya tersimpan setahun. Berapa? 14,000 kena zakat. Tak banyak lah, ya lah. Tu duit saya buat apa nak kena zakat pula? Nak bagi orang buat apa? Ada. Jangan soal. Itu hukum. Ini soal pula. Duit saya pula nak keluar bagi orang, malas orang kerja. Jangan. Tengok. Wafatnya Rasulullah SAW, ramai yang orang tak mau keluar zakat, diperangi, dibunuh. Ya tak? Kita tak boleh lah zamannya dibunuh pula. Kau keluar zakat? Tak. Kau bunuh. Jangan. Zaman sekarang tak ada lagi tu, ya tak? Ini zaman Abu Bakar ni syirik. Wafatnya Rasulullah. Dia balik murtad. Wal'uzbillah lah ya. Kalau ada, misalnya ada setahun, kita tak bayar. Tahun depan, kita kena ganda. Ni, hutang. Ganda. Kalau bulan tahun ni, kita bayar 300 misalnya. Tahun depan, 300 siapa 300? 600. Ganda. Ya, kalau maintenance rumah lah, saya maintenance rumah. Tak bayar, berganda. Itu maintenance rumah. Rumah kita sendiri kena bayar. Tu. Apa yang kena bayar? Tuan, saya nak tanya tuan. Cukai pintu ada tak kena? Cukai pintu? Tak ada. Ni, sini ada kena cukai pintu. Untunglah. Ni. Kita ni buat lawa-lawa pintu 1 sen tak minta di BKL, tapi kena juga cukai. Ni nak kata macam mana? Dah undang-undang dunia. Tak bayar, dia meningkat. Tahun depan meningkat jadi lama-lama tu terlelong rumah kita. Baik. Yang kemudian yang kelimanya menunaikan ibadah haji. Itu kalau mampu. Itu tak mesti kita wajib perginya. Wajib. Tapi kalau kita mampu pergi. Kalau kita tak mampu macam mana? Ya, duit ada. Ya, tapi tak panggil-panggil. Duit ada tapi tak panggil-panggil. Sekarang ni lagi lah susah ya. Baik. Jadi inilah hari ini yang ditanya oleh baginda Rasulullah SAW, kita pelajari. Yang ketiga apa namanya? Kata Rasulullah, ihsan. Ihsan ini adalah peradaban, kelakuan kita, akhlak kita. Itu melalui kitab ihsan. Namanya apa ihsan? Banyak. Tasawuf tu banyak. Itu termasuk ihsan. Apa dia? Seperti Hidayatus Salikin, Bidayatus Salikin. Banyak lagi. Apa lagi kitab? Kitab tasawuf. Ta'allim Muta'allim. Allah banyak tasawuf ni. Susunan Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi kita hari ini kita mulakan mukadimah dengan kitab Hidayatul Salikin. Baik. Dimulakan kitab Hidayatul Salikin. Ya alhamdulillah. Alhamdulillahil mubtatahu bihi fi kulli kitabin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin al-mazkuri fil kitabi wa ala alihi wa ashabi al-hadi.
lis-sawabi, lis-sawabi wa 'ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ini ada di kalangan orang yang tak faham tentang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni mengajar benda-benda yang bagaimana untuk menolong orang. Hablu minallah wa hablu minan nas. Sebab itu orang yang tak belajar ilmu tasawuf, dia tak ada perasaan untuk ahabba ila nas, hubungan dengan manusia. Ya. Dia ilmu akidahnya kuat, ilmu fiqhnya kuat, tapi tasawuf dia tak belajar. Sebab itu Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril 3 perkara. Ma ma'na iman, ma ma'na Islam, ma ma'na ihsan. Kan dia kan? Ihsan ini hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau kita hubungan dengan Allah, macam mana peradaban kita sembahyang? Semua diajarkan dalam ilmu tasawuf. Adab sembahyang macam mana? Kadang-kadang orang sembahyang adab pun tak faham. Tak faham lah. Kita solat berjemaah. Ya, saya baru ceritakan baru ni dalam tazkirah saya. Solat berjemaah orang pun tak faham. Sembahyang imam, lepas imam, kalau dia berdua belah kanan. Okey tak? Kalau dia bertiga, masuk belah kiri dulu, baru merapat ke belakang, kedua je. Itu kaedahnya, cara dia. Kalau datang makmum lagi satu, ambil kanan. Makmum satu lagi, ambil kiri. Itu sop pertama. Sop pertama. Okey, selesai. Penuh sop pertama. Sop kedua, orang datang ambil tengah. Salah. Adabnya salah. Ambil ujung belah kanan. Tapi orang selalu ambil belah tengah. Betul tak? Betul tak tuan? Sop kedua, sop satu dah penuh, dia masuk kanan. Mana imam jauh? Kerana adabnya ambil sebelah kanan ujung. Jadi orang datang ambil kanan, terus penuh. Ya tak? Datang lagi ambil kanan. Itu adab. Tak? Macam mana kita nak salam dengan orang? Assalamualaikum, salam. Itu. Kanan ke kiri? Kanan lah ini. Gitu. Ya. Itu adab. Solat pun ada adab. Cerita-cerita ini diceritakan dalam tasawuf. Jadi orang tak belajar tasawuf, dia tak tahu. Oh, saya dah belajar PK macam mana? Tasawuf ni hablum minan nas, hubungan macam mana? Ini banyak di mana-mana tuan pergi tak percayalah. Kalau tuan datang, cuba-cuba datang, pasti dia akan masuk tengah. Kalau kita turun ujung tapi dia tak peduli kita, dia masuk tengah juga. Sebab tak ada ilmu. Dia kena masuk belah ujung. Sok tu penuh. Di masjid pun gitu. Saya tazkirah baru tu jemaah saya cakap. Tapi waktu asar sama juga. Kita masuk ujung, dia biar je kita seorang. Dia masuk tengah juga. Itu tak belajar. Itu adab. Adab kita nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kena adab. Sebab dia tak belajar tasawuf. Jadi dia belajar tasawuf. Ada sekarang, janganlah kita heran. Orang-orang yang alim-alim sekarang, kalangan yang muda yang faham, dia ambil Quran, kitab-kitab lama yang ada bahasa Arab, diterjemahkan Melayu. Ni sekarang yang terbina ni adalah orang-orang muda ni. Ini yang buat macam ni. Orang-orang muda yang dulu-dululah, yang sekarang dia tolak, yang tak. Ini orang yang ahli sunnah wal jamaah, dia buat. Ya, ada yang Jawi, ada Rumi. Rumi Jawi tu. Jawi. Rumi ada. Jawi pula. Jawi. Rumi ada tu. Rumi. Ada yang Jawi, ada yang Rumi. Itu Jawi Rumi. Rumi. Saya sebab sedia ada orang impakkan daripada habis hatam di sana kitab ni tak dipakai, baik saya suruh pengurusi ambil. Saya tanya pengurusi, ambil lah.
penuh almari je dah. Ada. Satu kitab kitab yang saya ada tauhid apa tu? Asas akidah. Ada lagi tu. Ni. Ada. Tak pakai dah sebab dah hatam kan, ajar dah hatam ni. Radatul Mutakin dah hatam dah. Hatam ni berapa tahun dah. Ya tak? Lama juga. Tapi alhamdulillah, ya. Jadi kita kena belajar fiqh tauhid, tu kena belajar. Tasawuf jarang orang. Ada di kalangan orang tolak tasawuf ni, dia tak ada. Siapa yang tolak tasawuf ni? Wahabi. Siapa ajar talqin ni? Tasawuf apa talqin ni? Dia dalam tasawuf. Wahabi hari ni tengok, talqin tak boleh. Bid'ah. Semua bid'ah. Tapi tak pernah dia beritahu yang tak bid'ah. Tak pernah dia. Cubalah tengok. Ini bid'ah. Selalu kita kalau tengok YouTube tu kan. Adalah ketuanya ni. Dia tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh bid'ah. Tahlil bid'ah. Doa selamat bid'ah. Semua bid'ah. Dia tak bagi tahu yang tak bid'ah. Tak bagi tahu. Ini yang kita khawatir hari ni. Kita kena belajar tasawuf. Macam mana? Dia tak bagi tahu. Salahnya. Tak? Fahaman ni yang membuat kita jadi keliru. Generasi-generasi yang dulu-dulu tu lah. Ada yang mengutuk apa ni kitab dikarang Al-Imam Ghazali ni banyak yang jangan. Dia berapa puluh kitab, berapa ratus kitab yang dikarang. Kita nak satu karang pun pening kepada jangan, ya. Ni. Jadi dah kita faham. Kita mulakan dengan kitab ini. Segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang dimulakan dengannya pada setiap kitab rahmatullah dan salamnya ke atas penghulu kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalian nabi-nabi terdahulu yang disebut di dalam Al-Quran, serta sekalian keluarganya dan sahabat-sahabat yang menunjukkan kepada kita agama yang sebenar, juga pengikut-pengikut mereka hingga hari kiamat. Ni kita bagi ucapan salam, ya. Buku surat mula-mula tuan, muqaddimah. Wa ba'du fayakunul fakiru ila Allah al-ghaniyin Abdus Samadil Jawiyu Al-Palibani. Ini yang menyusun ni daripada Palibang, Palibani disebut. Qadimul Fuqra fi Makkatal Musarrafah. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin maghfiratu wa rahmah. A'lam ayyuhat talibu lidaril akhirati anna kitabi bidayatul hidayah lil imam hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu anhu jami'un littaqwa al-muskuri fi qawlihi ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Seterusnya hamba yang fakir. Tengok, orang alim ni dia kata hamba yang fakir, bukan fakir miskin duit tak ada tuan, fakir ilmu. Jangan kata hamba yang fakir. Orang alim dia kata hamba yang fakir. Ustaz dia fakir ke? Pengarang kitab dia fakir ke? Tak. Dia kata hamba yang fakir ilmu, yang kurang ilmu. Tengok orang alim buat kitab beberapa kitab, beratus kitab, masih mengaku dirinya apa? Belum pandai. Kita ni baru hafal satu kitab Allah dah ngaku pandai. Tu yang payah tu. Kita ni ngaku pandai. Orang alim ni hujjatul Islam, dia kata al-fakir, dia ngaku dirinya. Dirinya itu adalah kekurangan ilmu lagi, fakir, bukan fakir duit. Ya. Betul. Yaitu Abdus Samad Jawawi. Apa dia?
dari Palimang, qadam bagi sekalian fakir di dalam negeri Mekah yang mulia, berkehendakkan kepada Tuhannya yang amat kaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dengan beberapa keampunan dan rahmat juga kepada kedua ibu bapa mereka. Ya, tengok, dia minta kita ni doakan dia. Tengok. Dia kata dia fakir, tak ada ilmu je sikit, tak ada kongsi je. Ya, itu sebabnya saya kadang-kadang dalam kuliah saya perkongsian. Bukan kita tunjuk kita pandai, tidak. Perkongsian. Kadang-kadang kita dengar ya, ceramah-ceramah dalam CD ni daripada orang lain, ya. Tak kira lah dia orang Malaysia ke Indonesia ke, ya. Dia orang dari Thailand ke, tapi dia kalau cakap Thailand aku tak faham lah. Saya tak faham. Ya, yang tahu, yang faham apa? Medai. Meau, itu pandai lah. Medai itu tak boleh lah. Meau jangan, ya tak? Dai boleh, ya tak? Itu yang pandai. Kalau tak pandai macam mana? Tuan Haji Sidik, nak pandai macam mana? Kena kahwin orang Thailand lah, belajar. Tak? Boleh kan? Boleh lagi? Tak ada. Jadi tak pandai. Setakat nak bahasa tak payahlah, ya tak? Kita tak payahlah nak bahasa. Nah, apa tujuan berumah tangga? An-nikahi sunnati faman ya'mal bisunat, kan? Rasulullah kata nikah itu sunat. Siapa yang tak buat nikah bukan umatku. Tengok. Ya, dia tak kata 2-3 tak. Dia sunat je. Baik. Apa dikatakan dia? Wahai saudara kami yang menuntut negeri akhirat, ketahuilah bahawasanya kitab Bidayatul Hidayah atau Bidayatul Salikin ini, Imam Al-Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala itu telah menghimpunkan ilmu-ilmu membawa kepada takut kepada Allah Ta'ala. Dan disebutkan di dalam firman-Nya, ambilkanlah bekalan untuk akhirat. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah takut kepada Allah. Betul. Takut. Kita nak buat tu takut, kita nak buat ni takut. Ya. Takut Allah murka. Ya, kita nak cari kaya boleh. Ya. Dunia ya latifiha basina. Dunia sifatnya sementara tak? Kita macam mana pun kita sayang, dia akan pergi. Ya. Kau pergi tanpa relaku, kata dia. Dah meninggal macam mana? Tanpa rela apa? Dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kena rela juga lah. Ada. Jadi itu lah. Wa fi ilmun nafi'un fid dunya wal akhirah. Wala budda likulli muslimin min ma'rifati walidha ahbabtu an unarjima masyakilahu ma'a ziyadati masaila nafsiyati fi hadal kitab bi kalamil jawi liyantafi'a bihi man la ma'rifa lahu bi kalamil arabi wasammaituhu bi hidayati salikin. Nah, kitab ni fi suluki mas'alatil muttaqin wallahu as'alu ayyanfa'a bihi kama nafa'a bi aslih. Amin. Wala haula wala quwata illa billahil azizil azim. Wa rattabtuhu ala muqaddimatin wa sab'atin abwabin wa khatimah. Apa dia kata? Dan di dalam kitab ini terdapat ilmu yang bermanfaat untuk kesenangan dunia dan untuk akhirat. Justru tiada pilihan bagi orang Islam yang mukallaf. Mukallaf kita lah. Ya, yang mukallaf ada sempurna akal, mukallaf lah. Dia kalau tak sempurna akal dia tak mukallaf. Tak? Dia tak wajib. Yang sempurna akal, dia mukallaf. Dia bukan mukallaf yang wajib solat apa kan mukallaf kan. Mana mukallaf sempurna fikiran dia, waras. Orang yang waras, ya.
Apa dikatakan di sini? Dalam kitab ini kepada bahasa Melayu, daripada Arab kepada bahasa Melayu, terjemahannya, serta ditambah beberapa masalah yang baik agar dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tiada mengetahui bahasa Arab. Kemudian aku namakan kitab ini Hidayatus Salikin fi suluki maslikil muttaqin, ya, pada masalah bertakwa. Pedoman orang-orang yang berjalan pada jalan Allah, orang-orang yang takut kepada Allah, dan aku pohonkan pada Allah SWT supaya dijadikan bermanfaat seperti sejak mulanya. Wahai Tuhan, perkenankanlah, tiada daya pada menjauhkan daripada maksiat dan tiada upaya pada berbuat kebaikan melainkan dengan kudrat Allah SWT yang maha tinggi lagi maha besar. Dan aku susunkan kitab ini dengan satu panduan 7 bab, ya, 7 bab dan satu penutup. 7 bab. Banyak bab ni, 7 bab. Banyak uraiannya. Muqaddimah, ni daripada muqaddimah ni lah, ya. Ilmu yang bermanfaat serta kelebihannya. Muqaddimah kita mulalah. Ilmu yang bermanfaat dan kelebihannya. Boleh dapat, ya? Kitab Imam Al-Ghazali yang dirahmati Allah di dalam kitab ini apa mengatakan, wal ilmu nafi'un ma yazidu fi khawfika minallahi ta'ala wa yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsika wa yazidu fi ma'rifatika bi'ibadati rabbika ya zal azza wa jalla wa yuqallilu min rahbati, ya, rahbatika fid dunya wa yazidu fi rahbatika fil akhirah wa yabtagu basirataka bi afati a'malika hatta tahtariza minha wa yutli'aka ala maka bidi syaitani wa hururihi. Ilmu yang bermanfaat itu ialah yang menambahkan ketakutanmu terhadap Allah SWT, yang menambahkan penglihatan hatimu pada segala keabaian, ya, dirimu, yang menambahkan makrifatmu pada ibadat terhadap Tuhanmu yang maha mulia dan maha tinggi, yang mengurangkan kegerunan atau terhadap keduniaan, yang menambahkan kegerunanmu terhadap keakhirat, yang membuka mata hatimu pada perkara-perkara yang merosakkan amalanmu sehingga kamu dapat mengelakkan daripadanya, dan yang menampakkan kamu segala tipu daya syaitan yang terkutuk. Kita ni kadang-kadang banyak tertipu dengan syaitan. Syaitan ni kita nak marah, memang kerja aku. Tahu tak? Macam cerita ular lah. Ular makan kata. Tak? Oh ular, kenapa kau makan kata? Apa jawab ular? Macam mana aku tak makan, memang makanan aku. Habislah. Oh syaitan, kenapa kau kacau manusia? Macam mana aku tak kacau, memang kerja aku. Aduh. Allah dah tulis dalam surah Yasin. Cuba tengok surah Yasin. Alam a'adilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yakin tu? Tak. Syaitan dah kata, aku paling ku benci adalah keturunan Bani Adam. Siapa? Kita. Sebab itu Imam Ghazali ni
Ada kan doa-doa. Doa nak masuk masjid, doa nak masuk tandas, doa nak tidur. Inilah ini tujuan dia ni. Cuba kita tengok masuk tandas apa doa kita. Syaitan ikut sampai kita. Syaitan ikut kita duduk di tandas tu diam-diam ni, dia pun ada. Tu yang masalahnya tu. Kita marah dia. Ada kerja aku, tugas kau jaga. Kau jaga si bulan tu, masuk bilik tandas kau jaga, masuk ke masjid kau jaga. Kau kerja kamu jaga dia. Yang jaga kita tuan bukan seekor syaitan keliling kita. Kalau dia lebih alim, syaitan alim dia tahu. Dia baik. Tu. Syaitan. Dia kerja dia. Sebab itulah Yasin, alam ahdi lakum ya bani Adam Allah ta'budu syaitan innahu lakum innahu. Bila kata innahu tu menunjukkan sesungguhnya, mudhari', sentiasa, tak jemu. Kita ni tak ada. Innahu lakum adu mubin, musuh ketat dia. Kita betul syaitan ketat. Dia cari jalan. Banyak dia beri jalan kita. Walaupun kita nampak baik, syaitan juga. Dia tak mau. Syaitan ni, iblis ataupun syaitan, dia tak pernah ngaku diri Tuhan dia tak pernah dalam kitab jumpa syaitan ngaku diri Tuhan. Yang ngaku manusia. Siapa? Fir'aun lah. Fir'aun dibawa yang sana, tengok Allah punya murka kepada Fir'aun. Fir'aun sehingga kan dibawa ke sana, ditunjuk, dibawa sini ditunjuk. Ada tak dulu dia letak kat museum Kuala Lumpur, dia punya bangkai Fir'aun dibuka dia. Itulah buku Fir'aun sampai longwah lah. Dia injeknya sampai dia tak reput dah. Tak reput. Tapi ada kulit dia dah habis dah. Pernah tengok tak? Dulu ada kat museum ni. Museum jatuh sini. Waktu-waktu ke mana, sekarang tak tahu ke mana. Bangkai tu. Bukan jenazah, dia bangkai. Bangkai Fir'aun. Yang jenazah ni kita Islam, dimandikan, dia nama jenazah. Kalau kita tak dimandikan lagi, itu je bangkai namanya. Mayat kan, mayat. Dia orang-orang kadang tak faham. Imam Ghazali banyak bagi penerangan. Ini kadang-kadang meninggal sebulan letak, mandi belum apa pun, tahlilkan dia buat apa. Dia tak dapat apa pun. Yang dapat kita. Sebab dia masih mayat. Masih mayat, dia belum dimandikan, belum suci. Kadang-kadang datang meninggal sebulan tu, keliling mayat tu, baca Yasin lah, tahlil lah. Dia kata tak boleh ke Ustaz? Boleh lah, kamu yang dapat. Si mayat aku, bagian aku mana? Si mayat tu kata, bagian aku mana? Kau baca Yasin. Roh dia bertanya, sampai hati kau tak mandikan aku, kau tak basuh aku. Itu kadang-kadang orang tak faham. Saya ingat arwah kakak saya meninggal pukul 6.30 meninggal. Tak maghrib kan. Saya cakap anak-anaknya, baik kita mandikan. Tak faham? Dia kata kenapa esok ustazah nak mandikan? Kakak kan, ustazah datanglah mandikan. Kumpulan mandi. Itu esok punya cerita. Kau nak baca Yasin tak malam ni? Kau tak baca tahlil tak untuk dia? Nak mandikan dulu. Mandi bersih, kapankan. Tak payah kapan pun tak apa, biar dulu. Dan mandi bersih, ambilkan wudu, junubkan dia, letak tempat yang tinggi. Kita kalau baca tahlil ke, kita baca Quran ke, dia pahala dapat. Mengalir kat dia pahala dapat. Sebab dia dah suci. Dia dah suci. Syarat apa yang menerima amal diterima oleh Allah? Ada wudu, suci daripada hadas. Kita sembahyang, kalau tak suci hadas, sah tak sembahyang kita? Tak sah kan? Itulah. Si mayat itu belum mati, tak dapat apa.
Untuk arwah yang lain dapatlah, ada yang dalam kubur semua dapatlah yang dia. Bila dia meninggal, cepat kita mandikan. Tak payah kapan, esoklah kapan. Esok nak dimandikan lagi. Tu punya pasal. Yalah. Orang yang nak mandikan, esok saya datang nak mandikan. Mandikan. Okey, 2 kali mandi pun tak apa. Salah. Saya tanya, mandi 2 kali salah? Tuan mandi berapa kali? Sehari. Tu subuh dah mandi. Mana boleh mandi? Tadi dah mandi. Parah kita. Aku nak mandi padah. Jenazah macam ni juga. Jadi tak salah. Jadi sebab inilah ilmu tasawuf yang ajar. Sebab dia tak tahu. Dapat kat dia. Dia balik lagi. Mana mandi? Kalau nak dapat bahagian untuk si mayat. Si mayat itu bila dimandi jadi jenazah. Banyak orang tak faham kan? Saya banyak benda-benda. Dari zaman kuliah ada orang tanya, macam mana? Habis kita dah baca Yasin kan tak dapat. Kita dapat pahala, dia tak dapat. Roh dia marah ke kita, apa kau baca aku tak berbahagian? Tak? Kita nak dia dapat bahagian. Jadi malam tu kita dah mandikan, kita sembahyangkan dia pun boleh. Kita nak baca Yasin, baca tahlil, baca apa, semua dia dapat sejuk saja. Rohnya sedap, sejuk je lah. Ini dia tak suci macam mana? Tak sampai. Itulah. Jadi insya-Allah perkongsian kita hari ini dah masuk dengan Izzat Aisyah dia. Betul, macam itu. Ada orang yang faham. Dia takkan tahlilkan, letaklah itu. Dia letak ujung. Jadi kalau kita sebagai ahli keluarga, bapak kita meninggal, kita mandikan. Ada adik-beradik kita lah. Ya. Suami meninggal. Dia memang dah sejuk. Dia tak mandi pun sejuk. Tak percaya. Orang meninggal, lepas berapa pegang, memang sejuk dia meninggal. Darah tak jalan, sejuk lah. Bukan masalah dia sejuk lah. Masalah dia dapat pahala, tak dapat pahala. Itu je. Dia kena mandi. Tak boleh. Mandikan, lepas mandi dia, mandi jenazah. Kan kena mandikan mula-mula, lepas tu mandi junubkan dia. Ya, boleh kita junubkan dia. Dia tak batal, kita pegang dia tak batal, kita yang batal. Orang jenazah mana batal? Kau pegang aku batal benda. Tak ada. Ya, misalnya yang sebaiknya, kalau isteri kita meninggal, suami mandikan boleh. Ini dilarang pula. Perempuan mana boleh mandikan? Tak faham kau. Bini aku lah. Aku dah tengok semua. Masih hidup dulu aku tengok. Ya. Kadang-kadang isteri serah pada orang. Suami ya, kita nak gosok, kita nak belai ke. Tapi tak sampai hati dah meninggal. Nah, masih hidup kita belai. Dah meninggal, nak belai apa? Jangan gitu. Kita boleh mandikan suami kita, kita mandikan isteri kita, boleh tak? Lagi kita seronok, ajak anak-anak kita, kalau ada anak cucu, main kita mandikan. Ini orang lain mandikan. Kadang-kadang dia tak faham. Kena bayar pula tu. Sekarang kena bayar. Nanti main kita pakat mandikan isteri kita. Ini isteri aku nak mandikan. Okey, mandikan pakat anak cucu, ya tak? Untung orang bagi
keturunan zuriat tu untuk mandikan kita. Lepas tu dia yang talqinkan, dia yang jadi imam. Allah Rabbi. Itulah jasa yang kita nak bagi kepada orang tua kita. Kita tidak. Ha? Waktu hidup ni, isteri kita mahukan nak peluk kita, cium kita? Tak ada. Betul tak bang? Tak ada. Kita balik dia untuk cium kita? Tak ada. Kita meninggal baru dia nak cium. Apa? Waktu hidup lagi dia cium. Dia bang tak? Betul bang? Kalau nak mesra ni, suami isteri, tak salah. Islam memang menggalakkan. Ya. Tapi bila dah mati baru menangis. Muncullah si jenazah tu cakap, dulu kau pun tak cium aku pun, aku dah mati kau dah cium. Apa? Masih hidup lah. Isteri cium suami, masih hidup, pahala. Ya Allah, surga. Dah mati apa? Dia tak. Ini banyak orang tak faham ya. Ya. Ustaz ada buat cerita. Saya nak buat tu, kadang-kadang orang rumah tak tahu. Pelik orang ni kata dia. Pelik ke tak? Masa muda dulu tak pelik. Dah usia ni pelik ke tak? Betul tak? Tanya Haji Siddiq tahu tak? Jadi setakat itu perkongsian, insya-Allah ya. Seronok ni, baca kitab macam ni seronok. Betul, kita faham. Ustaz, satu tanya ada. Ha? Satu tanya ada. Boleh. Bagaimana kalau orang dah meninggal tu, kita nak mandikan dia tak tuan? Macam mana? Tak boleh. Orang dah meninggal tu, kita nak mandikan dia sebagai anak ataupun Ya. doa dia. Doa nak mandikan. Ada tak tuan? Doa sama je doanya. Doa mandikan untuk jenazah. Doa tu dilapas boleh. Cakap Melayu pun boleh. Doa je lah. Ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan aku memandikan khuslah cakap Arab lah. Mandikan jenazah ini atau mayat ini, akan keluar segala dosa-dosanya, mendapat ampunanmu ya Allah. Doa anak lagi bagus. Ya tak? Cakap Melayu dia, cakap Arab dia, cakap Jawa pun boleh. Semenungko. Ni. Dia cakap Jawa ya. Tak Jawa. Banjar kan? Bersurah Banjar ni. Kainak ni biniku ni. Aku mohon padamu ya Allah, mudah-mudahan segala dosa-dosanya keluar, tidak lagi berdosa ni. Berdoa lah ya. Boleh, tak masalah. Allah faham tak? Faham. Tak faham macam mana? Cina boleh cakap apa, semua boleh. Jadilah itu perkongsian, mudah-mudahan ya. Kita belajar kitab ni biar seronok. Dia seronok, ada manfaat. Ada lagi. Kalau yang tertinggal, zakatnya belum lagi. Ya. Waris keluarkan daripada itulah. Keluarkan daripada wang simpanannya tu. Zakat dia. Tapi kalau wang tu nak diparoid, pakat-pakat waris keluarkan dia bayar zakat dulu, tu pulang lah. Boleh. Macam lagi, duit bapak tu berapa, kita nak bagi negara paroid. Okey, bapak dah meninggal, zakatnya kita keluarkan dulu. Duit kita keluarkan untuk dia. Apa ni tak bisa. Tak masalah. Jadi itulah penting ya. Mudah-mudahan ada manfaat pada hari ini. Yang baik semua daripada Allah. Ada kekurangan saya mohon maaf Allah Taala. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi